Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. 2 Ramadan, Buletin Pagi bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama pagi ini, PM Gesa PBB jadi platform meterai kerjasama global tangani COVID-19. Juga Malaysia tawar diri sebagai negara penguji kepada ujian klinikal vaksin dibangunkan China. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB digesa menjadi medan perjuangan terbaik untuk memeterai kerjasama global memerangi penularan COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang meletakkan keyakinan berkenaan berkata PBB berupaya menjadi wadah berkesan supaya usaha menangani penularan terus digembleng dalam kalangan negara di seluruh dunia. Untuk itu, Malaysia bersedia untuk turut serta dalam pembuatan peralatan dan vaksin dalam usaha global memerangi wabak berkenaan. Malaysia is fully committed to being part of this time-bound effort and to take on the manufacturing of some of these tools and vaccine as they become available. And I urge leaders across the globe, donors, the private sector and the scientific community to support this important effort to win this war against COVID-19. Tan Sri Muhyiddin menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Kerjasama Penghasilan Vaksin COVID-19 yang dirintis Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO secara dalam talian malam tadi. Dunia ujarnya harus berganding bahu untuk menyelaras rangkaian usaha dan mempercepatkan pembangunan penawar berkenaan bagi menghentikan penularan jangkitan virus itu. Majlis Pelancaran terbabit dipengerusikan Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ia turut menyaksikan beberapa pemimpin dunia menyampaikan ucap tama sebagai tanda sokongan ke arah usaha penghasilan vaksin di peringkat antarabangsa. Antaranya Presiden Perancis, Presiden Afrika Selatan, Chancellor Jerman, Presiden Costa Rica, Presiden Rwanda, Perdana Menteri Norway, Perdana Menteri Spanyol, Pemerintah Arab Saudi, Perdana Menteri Itali, Yayasan Bill dan Melinda, Vaccine Alliance dan Bank Dunia. Seterusnya, Kementerian Kesihatan menyambut baik keputusan melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa keempat selama 2 minggu lagi. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, keputusan itu memberi ruang untuk memerangi penularan COVID-19 secara habis-habisan. Lanjutan itu juga membantu KKM untuk terus mempunyai kapasiti sama ada di lapangan atau di hospital bagi mengenal pasti, menyaring, mengasingkan dan merawat kes COVID-19. Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga dapat meneruskan tindakan sedia ada serta menggiatkan lagi usaha mengurangkan kes COVID-19 melalui pendekatan tertumpu iaitu targeted approach. Tindakan-tindakan ini dapat dijalankan dengan lebih berkesan dengan bantuan Perintah Kawalan Pergerakan dan juga Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Beliau turut menasihati majikan dan pekerja bagi sektor yang diberi kelonggaran dalam PKP fasa keempat termasuk sektor ekonomi untuk mengikuti amalan betul di tempat kerja. Antaranya mengelakkan berada di kawasan yang sesak dan kawasan tertutup secara beramai-ramai dalam waktu sama. Selain perlu kekalkan jarak 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain. Malaysia dalam pada itu berada pada fasa pemulihan penularan dan bukan di fasa kemuncak. Datuk Dr. Nur Hisham berkata PKP yang dilaksanakan dalam 3 fasa bermula 18 Mac lalu terbukti berjaya meratakan lengkung kes wabak tersebut di negara ini. We hope that we can continue our momentum and make sure that we can control the cases and reduce the cases from time to time. So nonetheless, it's not impossible to have an exponential surge if we let our guards down. So it's important for us to make sure that we continue to follow what we have done in MCO 1, 2 and currently 3. So definitely we are seeing sign of success
of MCO 1, 2 and 3. So we managed to flatten the curve and also control the cases. Malaysia mencapai kes kemuncak dalam sehari pada 3 April lalu iaitu sebanyak 217 kes namun tidak menepati ramalan JP Morgan iaitu sebanyak 6,300 kes COVID-19 pada 14 April lalu. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Nur Hisham berkata Malaysia menawarkan diri untuk menjadi negara penguji kepada ujian klinikal vaksin yang dibangunkan China. Pasukan Perubatan Republik itu yang kini berada di negara ini memaklumkan vaksin terbabit pada peringkat kedua ujian klinikal. Berdasarkan anggaran, ujian klinikal fasa 2 vaksin berkenaan dapat disiapkan November hingga Disember depan. Datuk Dr. Nur Hisham turut memaklumkan Malaysia sudah melaksanakan separuh daripada 6 kriteria ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebelum mempertimbangkan keputusan untuk menamatkan PKP. Hari ini kita tak ada vaksin. Vaksin yang kita ada ialah penjarakan selamat. Itu yang penting. Jadi kita kena amalkan penjarakan selamat dan juga kita kena lihat pada tanggungjawab bersama iaitu yang ke-6 iaitu bekerjasama dengan komuniti untuk mengkuasakan komuniti untuk bersama-sama dengan kerajaan untuk melihat bagaimana kita mengawal penularan dan juga mengambil langkah-langkah positif pencegahan untuk melindungi komuniti tersebut. 6 kriteria itu merangkumi kawalan keselamatan, kawalan pergerakan, kemampuan sistem kesihatan, kemampuan melindungi golongan berisiko tinggi, mengamalkan norma baru dan kemampuan melaksanakan langkah pencegahan dalam komuniti. Tambah beliau, kejayaan Malaysia adalah keupayaan kesihatan awam yang berupaya mengesan kes awal, isolasi dan kuarantin, membuat ujian serta pengesanan kontak rapat bagi kes positif. Kes-kes di Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Rayuan boleh dimohon agar kes didengar secara dalam talian. Ia bagi memastikan akses kepada keadilan berterusan selaras dengan pelanjutan tempoh PKP dari 29 April hingga 12 Mei depan. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan bagi Mahkamah Tinggi Malaya terdapat tambahan senarai prosiding yang boleh didengar secara dalam talian bermula 4 Mei 2020. Antaranya bicara rayuan interlocutory, permohonan interlocutory yang tidak dicabar, permohonan interlocutory yang dicabar tetapi ringkas dan pendek dan rayuan kepada hakim dalam kamar terhadap keputusan timbalan pendaftar atau penolong kanan pendaftar. Sementara itu, bagi penyampaian keputusan selepas perbicaraan, Mahkamah Tinggi Malaya akan memaklumkan kepada pihak-pihak tarikh keputusan yang akan disampaikan secara dalam talian. Atas inisiatif mahkamah atau atas permohonan mana-mana pihak, semua mediasi boleh dikendalikan secara dalam talian. Baik, langkah kerajaan membenarkan mereka yang terkandas di kampung untuk pulang ke kediaman masing-masing disambut gembira. Hal yang demikian kerana banyak kes terpencil menyaksikan anak-anak terpisah dengan ibu bapa sejak PKP dilaksanakan. Ekoran dijaga oleh datuk atau nenek di kampung. Nurmiatun Osman Nazri dari Gua Musang, Kelantan tidak menyangka terpaksa menjaga cucunya yang berusia setahun hampir sebulan yang lalu. Pada mulanya, cucunya itu sepatutnya berada bersama dengannya di kampung untuk tempoh seminggu sahaja. Namun tidak sempat dihantar pulang kepada ibu dan bapa mereka yang menetap di Manjoy, Perak. Ni lah, cucu tak boleh balik lah. Kata ikut kan nak bawa kejap je balik mari. Ni bawa mari, tu nak hantar balik lah. Kita ni terus duduk kat sini ada. Dah berapa lama cucu duduk sini? Start kita kena kuarantin. Di Kuala Krai, dua beranak mualaf Muhammad Ryan Cheng, 19 tahun dan ibunya Siti Hajar Abdullah terpisah dengan bapa dan suami Sakri Cheng Abdullah yang pulang ke Ipoh untuk bekerja sebagai tukang jahit. Kalau ikut sebenarnya tak sempat balik. Jadi lepas dia kawalan tu mula tak sempat untuk balik. Memang nak balik. Lepas tu tunggu sampai kawal habis dulu. Mereka tinggal bersama 8 pelajar pondok Darul Muhammad di Kuala Krai yang tidak pulang. Keluarga dan pelajar terbabit menerima simpati dan bantuan makanan pihak Badan Bukan Kerajaan NGO dan Kerajaan Negeri Kelantan.
Pembabitan dalam operasi sanitasi awam dianggap satu tugas berisiko meskipun bertugas sebagai pekerja am pembersihan. Tidak pernah mengharapkan pujian, tanggungjawab itu dilakukan untuk bersama membasmi wabak COVID-19. Ikuti laporan Nurul Amarina Zainuddin yang turut sama turun padang melihat tugas mencabar itu. Seramai kira-kira 50 orang pekerja syarikat Alam Flora Sendian Berhad melibatkan diri dalam operasi Nyah Cemar sejak 1 April lalu. Rata-ratanya terdiri daripada pemandu, pekerja am, penyelia dan sokongan. Dengan berbekalkan sut pelindung diri PPE dan jentera air, mereka ditugaskan di pelbagai kawasan zon merah setiap hari bermula jam 8 pagi. Walaupun berasa teruja kerana dapat menjadi sebahagian daripada sejarah negara, mereka menyedari risiko yang dihadapi. Perasaan tu dia sebenarnya bercampur bau lah. Kalau kata risau tu mungkin kita ni macam kita masuk zon merah ni kan. Jadi bila masuk zon merah ni macam-macam bermain dekat fikiran. Tapi alhamdulillah pasal ini adalah tanggungjawab dan amanah kita lah. Yang kita rasa macam pikul untuk menjaga lebih-lebih lagi masyarakat lah. Kita menjaga keselamatan semua. Tidak pernah tertulis dalam deskripsi tugasan mereka, ada yang mengakui agak gementar kerana berbeza dengan rutin kerja seharian. Namun mereka merasa yakin dengan cabaran baru itu selepas mengikuti latihan sanitasi awam dan SOP daripada Kementerian Kesihatan serta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Pemandu dan pekerja kutipan sampah maupun pembersihan itu mungkin antara tugasan hakiki mereka. Tidak pernah terlintas sama sekali di fikiran mereka ni akan terlibat dalam operasi frontliners mencegah wabak COVID-19. Namun sejak daripada awal saya menyertai operasi bersama mereka ini, tidak langsung kedengaran keluhan daripada mulut-mulut mereka ini, malah rata-ratanya kelihatan sangat bersemangat dan berbangga dapat menjadi sebahagian daripada operasi frontliners. Mungkin peranan mereka ini dilihat kecil bagi setengah pihak, namun bagi saya mereka ini adalah unsung heroes. Laporan Nurul Amarina Zainuddin. Sejak 21 April lalu, Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 kategori risiko rendah di MAIPS Serdang dibuka bagi menerima pesakit yang bergejala ringan atau tidak bergejala wabak COVID-19. Setakat ini, pusat berkenaan yang ditubuhkan hasil penyelarasan beberapa kementerian dan agensi itu mempunyai 12 pesakit. Ikuti tinjauan wartawan Nur Syuhada Marzuki di Pusat Terbabit. Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 di MAIPS diselaraskan beberapa kementerian dan agensi, antaranya Angkatan Tentera Malaysia ATM, Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA serta Jambatan Bomba dan Penyelamat. Menurut pengarahnya, Dr. Mat Anwar Abdul Samad, pusat itu mempunyai 2 buah dewan yang mampu menempatkan sehingga 600 pesakit pada satu-satu masa. Ketika ini, 64 daripada 400 buah katil pesakit di Dewan A sedia untuk digunakan. Hall A memang semua tu memang untuk kategori 1, kategori 2. So even Hall A ke Hall B. Cuma pesakit tu daripada mana? For example, kalau macam Hall A tadi saya cakap, ini adalah basically untuk yang COVID-19 hospital especially. Macam HKL, kalau kata dekat Lembah Kelang, HKL, Hospital Sungai Buloh, ya. Alright. PPUM, PPUKM, ya. Tapi kalau kata untuk Hall C tu, the plan is untuk tempatkan petugas-petugas kesihatan kita yang COVID-19 positif. Meskipun ia hanya sebuah hospital sementara, pusat kuarantin dan rawatan ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti perubatan. Walaupun pusat kuarantin dan rawatan untuk pesakit COVID-19 ini adalah pesakit berisiko rendah, pelbagai fasiliti lengkap disediakan di MAIPS ini. Ia termasuk robot penghantar makanan dan ubatan ini. Tujuan robot ini digunakan adalah untuk meminimalkan kontak antara petugas kesihatan dan juga pesakit. Jelas Dr. Anwar lagi, ketika ini pusat berkenaan hanya menerima pesakit daripada hospital COVID-19 sekitar Lembah Kelang. Bagaimanapun, pihaknya bersedia menerima pesakit dari hospital COVID-19 lain seperti Hospital Tuanku Jaafar, Seremban dan Hospital Rembau, Negeri Sembilan.
Laporan Nur Syuhada Marzuki untuk TV3. Seterusnya, Kementerian Komunikasi dan Multimedia mengedarkan sebanyak 120,000 unit pek kesedaran kepada penunggang dan pelanggan GrabFood melalui kempen memerangi COVID-19. Timbalan Menterinya Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, kempen dilaksanakan selaras dengan arahan lanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan sehingga 12 Mei depan. Apabila kita lihat di Lembah Kelang ni banyak daripada masyarakat menggunakan pembelian menggunakan aplikasi dalam talian. Jadi sebab itulah hari ini apabila kita lihat untuk kita mengengkang COVID-19 ni, kita mengadakan kerjasama dengan Grab dan juga e-hailing yang lain lah. Peringkat permulaan dengan Grab untuk kita menjalankan kempen ni dengan kerjasama Grab di mana mereka ini merupakan barisan hadapan yang cukup penting dalam menjayakan kempen duduk di rumah. Pek kesedaran berkenaan mengandungi topeng penutup hidung dan mulut, risalah, pelekat dan magnet peti ais. Kempen seumpama ini juga akan diperluaskan ke seluruh negara membabitkan kerjasama dengan syarikat lain seperti platform e-dagang. Pihak Grab amat berbanggalah dan berbesar hati dapat bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk kempen ini. Kami juga telah pun aktif dalam penebaran maklumat yang tepat. Ramadan ini genap setahun bayi istimewa Ainul Mardiah Ahmad Safiuddin menjalani pembedahan bagi membuang ketumbuhan dalam mulutnya dikenali sebagai germ cell tumor di London, United Kingdom. Sepanjang tempoh berkenaan, banyak perkembangan positif dilalui bayi berusia setahun 8 bulan itu. Bapa Ainul, Ahmad Safiuddin Ahmad Razak berkata, puteri sulungnya itu sudah mampu memberi tindak balas terhadap apa yang diucapkan kepadanya, sama ada menggeleng kepala atau mengangguk. Yang kita orang perasan, dia dah reti respon dengan apa yang kita cakap. Contohnya macam bila dia bangun pagi-pagi nak tidur, bangun daripada tidur, selalunya kita akan nak cakap dengan dia. Kita akan cakap, okey, bangun tidur terus mandi. Lepas tu, bila lepas mandi, kebiasaannya kita akan bagi dia tengok Mahana sekejap. Itu macam rutin dia. Mungkin dalam 10 minit, 15 minit kita cakap dengan dia. Soalan yang paling dia faham sekali sekarang ni adalah bila tanya nak tengok Mahana tak? So dia akan terus automatik dia akan angguk. Ahmad Safiuddin berkata, biarpun Ramadan kali ini disambut ketika penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, beliau sekeluarga tetap bersyukur kerana dapat menyambutnya bersama keluarga di tanah air berbanding tahun lalu. Ainul Mardiah sebelum ini menjalani pembedahan membuang ketumbuhan seberat 200 gram di dalam mulut selepas bertarung nyawa selama 5 jam di Hospital Kanak-Kanak di London 10 Jun tahun lalu. Pembedahan membabitkan perbelanjaan mencecah RM1 juta itu berjaya direalisasi sekumpulan pakar bedah dan anestetik diterajui Ketua Unit Craniofacial Hospital berkenaan, Profesor David Dunaway, selain bantuan pelatih pakar bedah Dr. Nur Amalina Cik Bakri. Sementara itu, Ibu Ainul, Nurul Erwani Zaidi berkata, perkembangan terkini anaknya itu adalah fasa terbaru yang dinantikan mereka sekeluarga. Sebelum ni, macam kita tahu yang dia punya perkembangan dengan sebelum ni duduk rumah pun dalam keadaan dia ada ketumbuhan, so memang kena kena tengok setiap masa. Lepas tu tak boleh main-main dengan dia. Lepas tu sekarang ni dah boleh bawa dia jalan-jalan. Maksudnya satu perkara yang barulah kan. Masa tu dia pun dah boleh start main-main, dah boleh bawa dah boleh bagi dia mainan semua, dia pun dah faham apa kita cakap. So Ramadan ni maksudnya rasa bahagialah dengan sebab ada dia. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Bertemu kembali. Seorang doktor warga Malaysia yang bekerja di Hospital Kebajikan Wanita Birmingham, United Kingdom dilaporkan meninggal dunia akibat jangkitan COVID-19. Perkara itu dimaklumkan menerusi laman sesawang rasmi Yayasan Wanita dan Kanak-Kanak Birmingham. Mendiang yang dikenali sebagai Dr. R. Vishna adalah seorang pakar perunding neonatal di hospital berkenaan dan disifatkan sebagai seorang doktor yang mempunyai kemahiran tinggi serta disayangi rakan sekerjanya. Mendiang meninggalkan seorang isteri dan seorang cahaya mata perempuan. Seterusnya, gergasi teknologi Amerika Syarikat Google dikatakan sedang merancang untuk membekukan pengambilan pekerja sepenuh masa dan kontrak baru di samping mengurangkan sebahagian bajet pemasaran pada separuh kedua 2020. Menurut media tempatan CNBC, langkah itu adalah tindakan lebih radikal yang diambil pihak syarikat berbanding pelan yang diumumkan Ketua Pegawai Eksekutif Google Sundar Pichai minggu lalu. Pada awal April, Google dimaklumkan akan memotong sebahagian pelaburannya sehingga akhir tahun bermula dengan pengambilan pekerja tanpa menyebut mengenai pembekuan. Sementara itu, jurucakap syarikat pula berkata separuh bajet akan dikurangkan tetapi menafikan mengenai pembekuan pengambilan pekerja. Pandemik COVID-19 memaksa sektor perniagaan di seluruh dunia mempertimbangkan semula strategi mereka berikutan penurunan jumlah pendapatan dan penghentian banyak operasi. Berjuta-juta orang dilaporkan hilang pekerjaan ikuran penguatkuasaan sekatan pergerakan di kebanyakan negara bagi memerangi penularan wabak maut itu. Baik, kritikan demi kritikan terus diterima Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam ucapan hariannya berhubung langkah kerajaan membendung penularan pandemik COVID-19. Terbaru, Trump dikecam pakar perubatan di negara Uncle Sam itu selepas mencadangkan suntikan pembasmi kuman ke dalam badan pesakit bagi tujuan rawatan. Kenyataan Trump dibuat selepas beliau berpendapat pembasmi kuman yang bertindak membunuh kuman pada luaran mampu bertindak sedemikian dalam tempoh seminit jika disuntik secara terus ke dalam badan. Salah seorang pakar mendakwa kenyataan Trump itu adalah perbuatan tidak bertanggungjawab dan berbahaya. Sementara menurut kenyataan pengarah praktik farmasi University of Reading, cadangan suntikan pembasmi kuman itu sangat tidak berilmiah yang keluar dari mulut seorang presiden dan hanya mendorong orang ramai bunuh diri. Dalam pada itu, bekas pengarah etika Kerajaan Pentadbiran Amerika Syarikat menggesa Trump berhenti dari memberi kenyataan COVID-19 yang dilihat lebih membahayakan rakyat. Bulan lalu, seorang lelaki di Arizona meninggal dunia manakala isterinya kritikal selepas memakan chloroquine phosphate, bahan tambahan yang digunakan untuk membersihkan tangki ikan yang juga terdapat dalam ubat yang dipromosikan oleh Trump. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Terus ke berita sukan, Liga Bola Sepak Malaysia MFL dijangka menjelaskan tunggakan allowance tugasan pengadil selewat-lewatnya hujung bulan ini. Dakwa sumber kepada Bernama semalam, perkembangan menggembirakan itu diterima menerusi kiriman WhatsApp daripada Pegawai Pembangunan Pengadil PPP Negeri Terbabit. Khabar ini jelas melegakan komuniti pengadil bola sepak yang terjejas selepas isu tunggakan allowance pengadil tular Selasa lalu. Kami cuba mendapatkan pengesahan daripada MFL dan unit pengadil Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sehari kemudian, namun menemui jalan buntu. Kedua-dua entiti bola sepak negara itu juga sehingga kini masih tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung dakwaan tunggakan allowance tugasan pengadil berkenaan. Difahamkan, tunggakan allowance terbabit melibatkan saingan Piala Malaysia dan Liga M3 2019 serta aksi kelayakan Piala FA 2020. Sekian paparan Buletin Pagi. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, email kami ke news@tv3.com.my. Selamat menjalani ibadah puasa. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Salam Ramadan. Assalamualaikum.